Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zarratin alfa marrah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah malam ini kita sambung kitab Muqasyafatul Qulub, dan malam ini kita membicarakan mengenai keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, "Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Oleh itu ingatlah kamu kepada aku, yakni dengan mematuhi hukum dan undang-undang Allah dan juga sentiasa berzikir kepada Allah. Maka supaya aku membalas kamu dengan kebaikan, ingatlah kamu kepada aku, nescaya aku mengingati kamu, yakni aku akan membalas kamu dengan kebaikan. Washkuruli, maka hendaklah kamu bersyukur kepada aku. Wala takfurun, maka jangan engkau kufur kepada aku, yakni jangan engkau kufur akan nikmat-nikmat aku. Maka dalam ayat ini memberitahu kepada kita, Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengingati akan hamba-Nya. Maka apabila hamba-Nya mengingatkan Allah ketika mana dia susah, Allah ingat dia. Ketika mana dia senang, maka Allah ingat dia ketika mana dia susah. Ketika mana sahaja dia ini berzikir kepada Allah, kalau dia berzikir bersendirian, Allah mengingati dia. Maknanya dengan zat Allah bersendirian. Tapi kalau dia berzikir beramai-ramai, Allah mengingati dia di hadapan kumpulan yang lebih baik daripada itu, yakni di hadapan para malaikat. Maka orang yang berzikir kepada Allah ini adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara jalan kita nak dekat dengan Allah adalah dengan berzikir. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Yunus alaihi salam, maka Nabi Yunus ditelan ikan atau dimakan ikan. Namun Nabi Yunus tidak wafat, duduk dalam perut ikan. Lalu Nabi Yunus bertasbih, berzikir kepada Allah dengan memuji Allah. Lalu Nabi Yunus mengucapkan ucapan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka dengan ucapan ini, ketika mana Nabi Yunus AS menyebut perkataan ini, berzikir kepada Allah, maka bergemuruhlah para malaikat. Lalu malaikat berkata, Ya Allah, aku mendengar suara ini, namun aku tidak tahu di mana ia. Dan aku mendengar suara ini, aku mengetahui suara ini aku mengenalinya. Maka suara itu adalah suara Nabi Yunus alaihissalam. Maka kenapa tidak mengetahui di mana? Kerana Nabi Yunus berada dalam 3 kegelapan. Yang pertama, gelap pada waktu malam. Yang kedua, gelap dalam lautan yang dalam. Yang ketiga, gelap dalam perut ikan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahu, seandainya Nabi Yunus itu tidak termasuk di kalangan orang yang berzikir, nescaya dia akan berada dalam perut ikan sampai hari kiamat. Maka Nabi Yunus ini adalah ahli zikir. Maka sesiapa yang ada masalah, bersusah hati, maka memperbanyakkan baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini amalan zikir yang Allah beri, insya-Allah dapat menyelesaikan masalah. Orang yang dalam kegelisahan, insya-Allah akan ditenangkan hatinya. Maka jelas orang-orang yang berzikir ini Allah Taala beri tenang hatinya. Apa buktinya? Allah berfirman, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan kamu berzikir, hati kamu akan menjadi tenang. Maka hari ini kalau kita melihat orang itu gelisah, tidak tenang, ketahuilah dia bukan ahli zikir. Dan kalau kita melihat dia, hati kita menjadi tenang, itu adalah limpahan kesan
daripada orang yang berzikir. Siapa yang tidak ada zikir, maka siapa yang tidak ada wirid, maka dia tidak ada warid. Siapa yang tidak ada zikir, maka dia tidak akan dapat kesan kepada hatinya. Maka orang yang berzikir itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Maka Sabit Al-Badani ini dikatakan sembahyang 800 rakaat satu hari. Maka Sabit Al-Badani itu berkata, aku tahu Allah itu mengingati aku. Maka orang pun bertanya, anak murid dia bertanya, wahai Tuan Guru, bagaimana Tuan Guru mengetahui bahawa Allah ini mengingati kamu? Maka katanya, apabila aku mengingatinya, dia pasti mengingati aku. Fazkuruni azkurkum. Aku ingat kepada dia, dia ingat kepada Allah. Di sini kena faham, Allah tidak ada sifat lupa. Allah tidak ada sifat lemah. Maknanya nak beritahu, orang yang dimaksudkan dekat adalah Allah kasih kepada dia. Orang yang Allah Ta'ala ini sentiasa ingat dia, maknanya dia sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jangan kita kata, saya tidak berzikir, Allah lupa. Tidak ada sifat lupa bagi Allah. Tetapi orang yang berzikir ada dekat dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah berfirman, uzkurullaha zikran katsira. Maka ingatlah kamu, sebutlah nama Allah. Perkataan zikir itu sebut ke ingat? Maka diberi persoalan. Kadang-kadang orang bertanya, zikir ni ingat ke sebut? Zikir ni adalah sebut, tapi yang dimaksudnya ingat. Kalau ingat itu maknanya dia panggil tazakkur. Ataupun afala tatazakkarun, tidakkah kamu itu mengingatinya? Ataupun kamu tidak mengambil peringatan? Tetapi Allah menyatakan kepada kita, kalau kita nak ingat kepada Allah, mesti dengan banyak sebut. Maka orang yang banyak menyebut nama Allah, dia akan mendatang ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah suruh, uzkurullaha zikran katsira. Maka hendaklah kamu menyebut nama Allah dengan sebutan yang banyak. Maka disuruh kita zikir. Zikir sama ada ini dalam mana-mana guru-guru yang memikirkan ataupun menunjukkan jalan penyucian hati, dia akan suruh berzikir. Maka 3 asas zikir ini, yang pertama adalah istighfar. Ini asas zikir. Yang pertama istighfar, maka disuruh kita beristighfar kepada Allah. Sama ada istighfar itu selepas kita buat kesalahan, dan istighfar juga selepas kita melakukan ibadah. Tidakkah lepas pada sembahyang kita beristighfar kepada Allah? Maka istighfar itu bukan sahaja kita selepas buat maksiat, kita tersalah, kita jatuh pada maksiat, kita beristighfar. Bahkan kita melakukan ketaatan juga boleh beristighfar. Tidak salah kalau lepas baca Al-Quran, sadaqallahul azim, kita beristighfar sebelum kita membaca doa. Lepas sembahyang, sedangkan kita buat ibadat pada Allah, lepas kita beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, lepas pada itu imam akan beristighfar. Maka yang pertama istighfar, yang kedua selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga afdalu zikril la ilaha illallah, dengan memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka disuruh kita berzikir la ilaha illallah hisni, wa man dakhala fi hisni amina min azabi. Sungguh la ilaha illallah itu benteng aku, katanya Allah Ta'ala. Faman dakhala fi hisni, siapa yang masuk dalam benteng aku, amina min azabi, maka dia akan selamat daripada azab aku. Maka di dalam satu kitab menyatakan bahawa hijab kita dengan Allah lebih kurang 70,000 hijab. Maka hendaklah orang itu sepanjang hidupnya jangan kurang 70,000 zikir kepada Allah. Sepanjang hidup, bukan setahun. Sepanjang hidup berzikir. Maka disuruh kepada kita zikran katsira. Namun dikatakan bahawa sesiapa yang menyebut kalimah la ilaha illallah dengan penuh ikhlas kepada Allah, dengan semata-mata mencari redha Allah Ta'ala, kalimah la ilaha illallah meruntuhkan segala dosa-dosa, menghancurkan segala dosa-dosa. Ini kehebatan kalimah la ilaha illallah, dan ini kehebatan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum. Tidaklah menjadi salah kamu mencari limpah kurnia daripada Tuhan kamu
dengan meneruskan perniagaan ketika mengerjakan haji, ataupun apabila kamu selesai daripada mengerjakan haji daripada Arafah, wazkurullah, maka hendaklah kamu ini menyebut nama Allah indal masy'aril haram, ketika mana kamu berada di masy'aril haram. Maka dikatakan apabila kita bertolak turun daripada padang Arafah, orang kerja haji al-hajjul Arafah, maka hendaklah berwukuf di padang Arafah. Ini rukun haji. Siapa yang tidak berwukuf maka tiada haji baginya. Maka dia pun duduklah di padang Arafah. Lepas di padang Arafah tadi, maka dia akan menuju ke Muzdalifah. Menuju ke Muzdalifah, maka ketika itu disuruh pada kita masa duduk di padang Arafah, banyaklah kamu berzikir pada Allah. Maka ketika kamu menuju ke Muzdalifah, banyakkan kamu berzikir kepada Allah. Berzikir itu bukan saja la ilaha illallah, boleh juga termasuk dengan zikir, yakni doa, ucapan talbiyah, tasbih, salawat, itu semua termasuk di dalam zikir kepada Allah Ta'ala. Di tempat yang bernama Masy'aril Haram, ada satu masjid dipanggil Masy'aril Haram. Itu di mana? Di Muzdalifah, bagi orang yang mengerjakan haji. Dan ingatlah kepada Allah Ta'ala dengan menyebutnya, sebagaimana dia telah memberikan petunjuk hidayat kepadamu. Maka kenapa kita disuruh sebut nama Allah? Kerana Allah memberi petunjuk kepada kita, Allah memberi hidayat pada kita. Maka banyaklah kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini bagi orang yang mengerjakan haji. Mengerjakan haji, siapa yang kerja haji, masuk saja musim haji, jangan banyak cakap lagi, zikir banyak-banyak. Disuruh kita berzikir. Masa pergi pada Arafah, zikir. Jumpa member dekat pada Arafah, biar dulu nak tanya dia, lama tak jumpa 30 tahun ke 40, biar dulu, sabar dulu, ambil nombor telefon dulu, berhubung kemudian. Sibuk dengan zikir, sibuk dengan baca Quran, sibuk dengan ibadat-ibadat, sampai kita letih, berehat. Daripada kita bercakap sia-sia, kita tertidur, bangun terus berzikir. Fazkurullah, banyakkanlah kamu berzikir kepada Allah Ta'ala ketika mana kamu mengerjakan haji. Wa idza qadaitum manasikakum fazkurullaha ka zikrikum aba'akum aw ashadda zikra. Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan amalan ibadat haji, maka hendaklah kamu menyebut-nyebut dan mengingati Allah. Bukan masa musim haji, bukan sekadar buat kerja haji, lepas kita buat kerja haji pun kita banyaklah sebut nama Allah Ta'ala, sebagaimana kamu dahulu menyebut-nyebut datuk nenek moyang kamu dengan sebutan yang lebih lagi, dengan sebutan yang banyak. Kenapa dia kata begitu? Memang orang Arab dahulu dia selalu sebut bangga-bangga dengan keturunan dia. Itu datuk saya dahulu, itu toki saya dahulu, begini-begini. Sebut tentang yang baik-baik, tentang toki dia, tentang datuk dia, tentang keturunan dia, tentang silsilah dia dan seumpamanya. Banyak kamu sebut. Daripada banyak kamu sebut benda itu, baik kamu banyak sebut nama Allah. Demikianlah kita kena banyak menyebut nama Allah Ta'ala, yakni dengan berzikir kepada Allah. Hati saya ini lemahlah, tidak berzikir, tidak banyak berzikir. Hati saya lemah. Ya, hati kita lemah nak berzikir. Kenapa berat nak berzikir? Salah satu sebab lemah kita berzikir itu tak dapat nafi adalah dosa-dosa kita. Sebab itu jalan untuk kita nak memudahkan ibadat, kita kena jalan taubat. Lepas daripada itu, kita kena duduk dengan ahli zikir, supaya hati kita hidup berzikir kepada Allah Ta'ala, dan hadir majlis-majlis yang mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Dan apabila kita ini bersama dengan orang yang ahli zikir, duduk sama dia, zikir, dan tidak, kita kena latih diri kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga Allah berfirman dalam surah Ali Imran, allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka orang yang menyebut Allah, mengingatkan nama Allah semasa mereka berdiri, duduk, dan semasa mereka berbaring. Ini siapa? Para sahabat, mereka ahli zikir. Kalau orang tanya, sahabat ini kalau lepas wafat dia tak buat tahlil ke? Contoh kalau ditanya, maka di sini kena faham, sahabat itu ahli zikir. Mereka sudah sentiasa berzikir siang dan malam hidup mereka berzikir. Allazina yazkuruna Allah, mereka orang yang banyak menyebut nama Allah. Yazkuruna ini istimrar, maknanya dawam, berterusan, sentiasa. Dan dikatakan bahawa sentiasa mereka berzikir menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ini umat Islam tercabut zikir. Banyak orang tidak ada zikir, banyak orang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Maka sesiapa yang merasa hatinya sentiasa gelisah, tidak tenang, cari obatnya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruangkan sedikit masa berzikirlah, sebutlah nama Allah taala, nescaya hati akan menjadi tenang. Maka dengan sebab itu disuruh kita sentiasa berzikir. Bukan sahaja kita nak tenang, tetapi zikir itu mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, "Fa idza qadaitumus salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan sembahyang, maka hendaklah kamu menyebut dan mengingati Allah. Selepas daripada sembahyang disuruh kita semua ini hendaklah berzikir, berwirid. Jangan lepas sembahyang terus keluar. Kecuali ada musyaqqah, terpaksa keluar sebab kapal terbang dah lepas nanti. Terpaksa keluar sebab naik bas nanti. Kata guru saya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, selagi mana tak masuk waktu satu lagi, maka bolehlah kita berzikir. Maknanya jadi setiap lepas sembahyang kita disuruh berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini yang dilakukan oleh para sahabat, ini yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tidak sempat berwirid pun, maka kita naik kenderaan, kita duduk atas kenderaan. Tadi kita sembahyang maghrib tak sempat nak berzikir, maka boleh kita berzikir dalam kenderaan. Tetapi kalaulah disebabkan ada kuliah dan seumpamanya, kuliah ilmu pun termasuk dalam zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kamu telah selesai sembahyang, maka hendaklah kamu menyebut dan mengingati Allah semasa kamu berdiri, duduk dan semasa kamu berbaring. Maka tentang ayat ini, kata Ibnu Abbas, maksudnya adalah pada malam dan siang hari hendaklah kamu berzikir. Di daratan ataupun di lautan hendaklah kamu berzikir. Dalam perjalanan ataupun di tempat tinggal, di rumah, ketika tinggal di rumah, ketika kamu kaya, ketika kamu miskin, sakit, sehat, sembunyi, terang-terangan, hendaklah kamu berzikir, kata Ibnu Abbas. Menunjukkan kepada kita betapa penting orang-orang yang berzikir. Tiga golongan yang Allah yang disebut dalam Quran, yang Allah Taala kasih. Yang pertama ahli ilmu, yang kedua ahli zikir, yang ketiga ahli taubat. Kalau kita boleh jadi ahli ilmu, alhamdulillah. Sentiasa duduk dalam ilmu, hadir majlis ilmu. Sama ada kita ini diberi ilmu ataupun kita mempelajari ilmu tapi jadi ahli ilmu. Ahli ilmu, ahli zikir dan juga ahli taubat. Maka dikatakan bahawa disuruh kita berzikir siang malam, dalam keadaan susah, dalam keadaan dan sebagainya. Dan ini yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana sahabat mengadu kepadanya, maka Nabi suruh sahabat, baliklah kamu beristighfar. Maka sahabat beristighfar, maka diselesaikan segala masalah. Maka zikir adalah penyelesai segala masalah. Maka dan bagaimana kalau orang itu tidak berzikir? Jaga-jaga kepada orang yang tidak berzikir, kerana Allah ada mencela orang-orang munafik. Allah berfirman, wala yazkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kepada Allah melainkan sedikit, jarang-jarang sangat, ataupun sedikit sangat mereka berzikir. Maka Allah mencela dan mengatakan bahawa orang yang tidak berzikir ini termasuk dalam golongan munafik. Ini ditujukan kepada di zaman Nabi SAW. Maka kita juga demikian, jaga-jaga. Jadilah diri kita ini orang yang ahli zikir, banyak berzikir kepada Allah. Baik, saya sebut tiga tadi. Yang pertama ahli ilmu. Ahli ilmu ini kadang-kadang kita tak mampu nak menjadi ahli ilmu, tidak mampu menjadi ahli ilmu. Ini ahli ilmu, Allah memilih orang-orang yang tertentu. Namun semua orang boleh jadi ahli zikir. Ahli zikir, dia hanya mengambil talqin dengan guru yang boleh, yang diberi ijazah ataupun sanad untuk sampaikan zikir, lalu berzikirlah ia. Maka dilatihkan dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Maka zikir itu adalah ubat bagi hati yang sakit. Jadi apabila hati kita sakit, maka jalanlah ubat
yakni jalan ni adalah zikir yang merupakan ubat bagi orang yang hatinya sakit. Allah berfirman, wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah kamu dan ingatlah kamu akan Tuhanmu, berzikirlah kamu dalam hatimu. Maka ada orang berzikir lisan, ada orang berzikir itu membawa zikir hati, ada orang berzikir semua anggota. Apabila zikir sudah jelera dalam dirinya, setiap hari dia berzikir, dia sudah tidak lagi menyebut dengan lisan, hatinya sudah hidup berzikir. Apabila hatinya sudah hidup berzikir, zikirnya seperti nafas. Kalau dia tahan zikir macam umpama tahan nafas, maka dia akan terasa segala anggotanya berzikir kepada Allah. Maka tangannya berzikir, kakinya berzikir, dia akan dapat rasa. Tapi ini disebut mazaqa arafa. Siapa yang rasa dia tahu. Ini bagi orang yang ahli zikir. Namun demikian kita disuruh banyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita berzikir, insya-Allah Allah akan memberi ketenangan di dalam hati kita. Lalu dikatakan bahawa dan hendaklah kamu merendah diri dengan merasa takut, merasa gentar kepada Allah, sehingga kamu berzikir. Dengan zikir kamu menyebabkan kamu rasa takut kepada Allah. Dengan zikir kamu akan menyebabkan kamu boleh meninggalkan maksiat. Jadi di antara sebab kita ini berat nak meninggalkan maksiat, kita tak boleh tinggal lagi maksiat, adalah di antara sebab berat kita nak berzikir. Tetapi bagi orang yang sudah ahli zikir, maka Allah pemudahkan dia meninggalkan maksiat. Bahkan dia berzikir nanti Allah pelihara anggotanya. Orang yang sudah banyak menyebut nama Allah, masakan dia nak menyebut perkataan-perkataan yang buruk? Orang yang sudah banyak berzikir kepada Allah Ta'ala, masakan dia nak buat perkara-perkara yang boleh mendatangkan dosa? Tidak. Satu orang guru itu ditanya, satu orang guru itu tanya pada anak muridnya, bagaimana kalau kamu ini diserang oleh seekor anjing yang ganas? Senang je tuan guru, kalau anjing itu datang belah depan saya sepak je. Dia buat gagah je. Kalau anjing datang depan saya sepak dia. Kalau mari belah kiri saya terajang dia, kata siapa anjing itu bergolek dia. Baik. Kalau kamu keletihan, anjing itu masih bertenaga. Anjing dia tidak putus asa. Dia jatuh, dia mari lagi, jatuh, mari lagi, sampai kamu keletihan. Akhirnya kamu sudah tidak ada tenaga, sedangkan anjing itu masih lagi bertenaga. Apa yang macam mana kamu nak lakukan? Kalau kamu nak lari dah letih dah kamu. Maka anak murid tadi terdiam, tak kata apa. Dah kalau tuan guru nak buat macam mana? Kata tuan guru, kalau aku ketika mana anjing ganas datang kepada aku lari ke tuan anjing. Tak payah sepak terajang buat letih saja. Aku lari ke tuan anjing. Biar bila dia duduk bila aku duduk bersama tuan anjing, nescaya anjing tidak akan memudaratkan aku. Maka dengan sebab itu ulama-ulama sufi dalam kitab Minhajul Abidin mengatakan bahawa dikatakan syaitan ataupun nafsu itu bagaikan anjing yang menerkam seseorang mangsa. Nafsu itu. Lalu dikatakan bahawa kamu nak melawan dengan nafsu, kalah kamu. Kita lawan, saya macam mana pun nak semayang banyak-banyak, akhir kali datang ujub takabur, nafsu juga. Maka tidak ada jalan kamu. Jalannya kamu kena dekat dengan Allah. Sesiapa yang dekat dengan Allah, antaranya jalan berzikir kepada Allah, syaitan akan lari. Maka demikianlah, kita disuruh banyakkan berzikir, banyakkan berzikir. Setiap hari mesti kita kena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentukan para jemaah, tentukan masa. Ada masa kita berzikir kepada Allah. Ada masa ada berzikir. Lalu satu hari saya bercakap, kata kita kena ingat Allah. Dia kata gini, Ustaz, boleh tak kalau saya makan saya ingat, oh Tuhan beri rezeki ni. Saya pun ni Tuhan beri rezeki ni, maknanya alhamdulillah. Lepas tu bila dapat apa-apa kita pun subhanallah, ingat-ingat Allah. Saya kata tak boleh gitu. Kalau kena makan makanan kita tahu Tuhan beri rezeki, dah makan 2-3 suap lupa terus dah. Bukan begitu caranya.
Sebab kalau begitu cara kita nak ingat, kita akan ingat Allah sekejap je. Dapat makanan, oh ini rezeki daripada Allah, alhamdulillah, makan, subhanallah, sekejap je. Lepas tu 2-3 hari lupa balik. Sebab apa? Sebab kita tidak ada, hati kita belum lagi berzikir. Orang yang sudah hatinya sudah lekat dengan zikir, tak apa dah. Hatinya sudah lekat dengan zikir. Setiap dia makan, setiap suap dia ingat. Kalau tak percaya, cuba kita latih. Makan, subhanallah. Makan, bismillah. Lepas tu alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. 5-6 suap, lepas tu lupa lah. Tetapi bagi orang yang sudah berzikir, tak payah datang, dia mari saja. Dia terus ingat lalu. Subhanallah, alhamdulillah, dia mari. Ini surga ahli zikir. Jadi macam mana caranya? Orang itu bertanya, begini, maksud saya, kita kena ada satu masa yang kita khususkan. Saya teringat, satu hari tuan guru saya pernah cakap. Dia kata, Ustaz kena ada satu masa yang mana masa itu Ustaz berzikir. Kalau boleh isteri tak tahu, orang lain tak tahu. Biar isteri tidur, zikir seorang diri. Maknanya, kena ada satu masa untuk kita nak latih hati kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana boleh kita nak ingat dalam keadaan kita sibuk, maka tentukan masa untuk kita berzikir pada Allah. Maka jadilah kita ahli zikir. Bila kita berzikir kepada Allah, Allah itu dekat dengan kita. Maka Allah Ta'ala suruh kita banyak-banyak sebut namanya. Lalu dikatakan, zikir itu bila? Pagi dan petang. Dan kalau boleh kamu berzikir, tidak pula dengan menyaringkan suara. Ini jangan sampai kita mengganggu orang. Kecuali memang majlis itu memang majlis zikir. Semua orang zikir. Semua orang berzikir. Lalu satu hari Nabi SAW pergi berjumpa dengan satu jamaah sahabat. Mereka itu duduk berzikir dengan suara yang kuat beramai-ramai. Lalu Nabi bertanya, apakah yang menyebabkan kamu buat macam ni? Apakah yang menyebabkan kamu buat macam ni? Katanya, ya Rasulullah, kami kumpul ramai-ramai, kami duduk beramai-ramai, kami berzikir dengan suara yang kuat, tidak ada yang lain. Kami nak sebut nama Allah, kami nak ingat Allah Ta'ala. Lalu malaikat beritahu pada Rasulullah, Rasulullah mengatakan, Allah gembira dengan perbuatan kamu. Allah suka dengan perbuatan kamu majlis zikir. Kadang-kadang perlu zikir kuat, tapi ingat, nak zikir kuat jangan sampai ganggu orang. Kalau semua majlis zikir, zikir kuat. Kenapa kena zikir kuat? Baik, hati kita macam mana? Hati kita keras. Maknanya. Dan disebut di dalam Al-Quran, kal hijaratu au asyaddu qaswah. Hati itu keras macam batu ataupun lebih keras daripada batu. Maka katanya Al-Quran mendatangkan contoh hati manusia itu keras, bahkan lebih keras daripada batu. Maka batu, kalau kita nak pecahkan batu, takkan kita katok gitu je. Slow je katok. Mana lambat nak pecah ni? Batu dia katok kuat. La ilaha illallah. Illallah tu tuju kepada hati. Tapi ada kaedah lah, jangan ikut dang itu. Dia ada kaedah zikir sebenarnya. Supaya hati, bila orang sudah berzikir, dia akan rasa hati dia akan pedih. Sakit ada. Kalau dia terus lagi, dia akan rasa macam ada satu letupan bunyi sekali. Rasa, memang rasa sakit. Tapi itulah, ketika zikir dia membakar nafsunya, membakar hatinya yang penuh dengan dosa-dosa. Maka demikianlah kelebihan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala takun minal ghafilin. Jangan kamu jadi orang yang lalai. Siapa orang yang lalai? Waktu pagi, waktu petang mereka tidak berzikir. Maka saya datangkan satu hadis. Hadis riwayat Tirmizi menceritakan bahawa ada sahabat mereka balik daripada berperang. Apabila mereka balik berperang, lalu sahabat berkata, ya Rasulullah, ada di kalangan kami yang berjihad fisabilillah, ada di kalangan kami yang infak harta fisabilillah, ada di kalangan kami yang banyak baca Quran. Maka sahabat mencerita di kalangan mereka ibadat-ibadat yang tertentu. Di antara kami semua, siapakah yang paling baik ya Rasulullah? Bukan mereka nak banding-banding, tapi sahabat Nabi nak cari yang terbaik, dan mereka itu fastabiqul khairat, belum-belum nak buat baik. Jadi tanya, apa Rasulullah jawab? Semua baik belaka, berjihad baik, infak semua baik, tetapi yang paling dekat dengan Allah, yang mana hati mereka yang banyak ingat pada Allah. Kamu berjihad, kamu banyak ingat pada Allah, itu paling baik. Kamu infak, kamu banyak ingat pada Allah, itu paling baik. Hadis yang lain, datang satu orang sahabat bertanya, ya Rasulullah, sahabat ini mewakili kita semua. Apa sahabat kata?
Sahabat kata, ya Rasulullah, saya ni tengok syariat Islam ini banyak nak buat kena banyak, nak semayang macam-macam jenis semayang sunat banyak, Quran pula banyak mana surah, maknanya nak baca Quran dengan Quran, lepas tu nak infak. Saya tengok amalan terlalu banyak, tak mampu saya nak buat. Ya Rasulullah, bagilah satu-satu amalan, berilah kepada saya satu amalan yang saya boleh buat amalan ni tapi macam saya buat yang lain juga. Oh, nak jalan shortcut gitu ke? Nak jalan mudah ke? Kalau anak murid kata, ustaz bagi satu ilmu, kalau saya dapat ilmu tu saya boleh faham belaka ilmu fiqh, tasawuf, tauhid semua faham belaka. Tak sakit kepala tu guru. Lalu macam mana? Rasulullah, tapi Rasulullah bijaksana, masya-Allah. Rasulullah orang yang bijaksana. Rasulullah menjawab dengan persoalan sahabat ini, wal yakun lisanaka zikran wal yakun lisanaka rutban bi zikrillah. Jadikanlah lidah kamu basah dengan menyebut nama Allah. Jadi bukan bermakna satu amalan tu, oh kalau gitu saya nak berzikir, saya malas tinggal yang lain. Bila orang itu sudah berzikir, hatinya bersih. Bila hatinya bersih, maka ringan dia, mudah dia nak buat ibadat-ibadat yang lain. Maka begitulah. Maka Ibnu Abbas berkata, ayat tadi apa Allah Ta'ala mengatakan, wala takun minal ghafilin, jangan kamu jadi orang yang lalai. Dengan arti kata, jangan kamu tidak berzikir. Lalu Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut, wala zikrullahi akbar, maka hendaklah kamu mengingati Allah yang maha besar. Dia suruh kita berzikir. Ibnu Abbas berkata, ayat tadi ini, wala zikrullahi akbar ini memiliki dua makna. Makna yang pertama, zikir Allah, yakni zikir Allah kepada anda lebih besar daripada zikir anda kepada Allah. Wala zikrullahi akbar, maka hendaklah kamu menyebut nama Allah yang maha besar. Bila kita sebut nama Allah, Allah sebut nama kita. Maka carilah biar zikir kamu sampai menyebabkan Allah menyebut nama kamu. Kalau kita berzikir sampai Allah sebut nama kita. Jadi kalau zikir yang lalai, macam mana Allah itu mengetahui apa yang ada dalam hati kita? Kita berzikir-zikir sambil zikir la ilaha illallah, duk mikir nak makan apa ni. Jadi zikir kita biar hati tutup. Maka kata ulama, wala zikrullahi akbar, kata Ibnu Abbas, zikir Allah itu sebutlah kamu akan nama Allah sampai kamu berzikir sampai Allah menyebut nama kamu. Allah menyebut nama kamu. Maka ini yang pertama, wala zikrullahi akbar, kata Ibnu Abbas. Yang kedua, zikir itu adalah amalan yang utama daripada ibadat-ibadat lain. Ibadat-ibadat lain. Ibadat lain itu bukan tak utama. Baca Quran utama. Nabi bersabda, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Seabdal-abdal ibadat umat akulah membaca Al-Quran. Tapi ingat, baik baca Quran, baik sembahyang, baik ibadat lain, tidak boleh lari daripada ingat kepada Allah. Maka mesti kita kena ingat pada Allah. Kalaulah kita nak menanam, kita sudah jumpa tanah yang boleh, tanah ini subur boleh tanam, baja kita cari baja yang terbaik, kita pun tanam di tanah yang subur baja tadi, tapi kita tidak siram dengan air, maka pokok tidak akan tumbuh. Maka demikianlah apabila kita belajar ilmu, maka ilmu tadi hidupkan dengan zikir. Apabila kita baca Quran, Quran itu hidupkan hati kita dengan berzikir, supaya bila kita baca Quran, hati kita tidak lalai kepada Allah. Begitu orang bertanya hari ini, kenapa hari ini kita semayang agak selalu lalai kepada Allah? Maka jawapannya kerana kita tidak khusyuk. Maka bagaimanakah jalan nak khusyuk? Lalu diberi jawapan, khusyuk itu adalah amalan hati, bukan amalan jasad zahir. Maknanya, jadi amalan hati, maka hati itu yang lalai, yang lupa itu hati. Maka ikatlah hati kamu dengan zikrullah, dengan berzikir kepada Allah. Jadi antara jalan kita nak dapat khusyuk Allah, khusyuk dalam ibadat, antaranya dengan memperbanyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berzikir kepada Allah di tengah-tengah orang yang lalai adalah seperti pohon hijau di tengah-tengah pohon yang kering.
Bila orang itu berzikir, hidup hatinya, maka di sisi Allah bagaikan dia duduk di suatu tempat yang kelilingnya orang-orang mati, umpama satu tempat yang umpama pokok yang menghijau, dikelilingnya pokok-pokok yang sudah mati. Jadi dengan sebab itu disuruh kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang berzikir kepada Allah di tengah-tengah orang yang lalai adalah seperti orang yang berjuang di tengah-tengah orang yang lari daripada medan perang. Maka demikianlah orang-orang yang berzikir yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sahabat mereka ahli zikir. Bila mereka berzikir, hati mereka hidup. Bila hati mereka hidup, mereka sentiasa ingat kepada Allah. Orang yang sudah ingat kepada Allah, maka dia sibukkan hatinya dengan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, aku bersama hamba-Ku selama ia mengingati aku dan bergerak bibirnya kerana aku. Maka selagi mana kita sebut nama Allah, kita berzikir pada Allah, Allah bersama dengan dia. Sebab itu orang yang banyak berzikir, Allah pelihara akan dia. Bila dia banyak berzikir. Kenapa? Sebab dia bersama dengan Allah. Diriwayatkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah anak Adam mengerjakan satu amalan yang lebih menyelamatkan ia daripada seksa Allah. Amalan apa yang menyelamatkan ia daripada seksa Allah? Kata Rasulullah, tidak ada amalan yang menyebabkan dia terselamat daripada seksa Allah. Dengan amalan yang ampuh ini adalah amalan berzikir kepada Allah. Maka ulama-ulama menyusun amalan-amalan zikir. Maka disusun dengan amalan-amalan zikir ini. Maka bila disusun dengan amalan zikir, lalulah mereka mengamalkan akan zikir itu. Dan zikirlah menghidupkan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kamu mengatakan tidak ada amalan yang menyelamatkan, yang paling menyelamatkan seseorang daripada azab api neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah jihad fisabilillah? Bukankah jihad fisabilillah yang menyelamatkan seorang itu daripada azab api neraka? Ya, maknanya bukankah jihad fisabilillah melainkan jika engkau menebas pedangmu hingga patah, lalu engkau menebasnya lagi patah, kemudian engkau menebasnya hingga patah. Tidakkah itu yang dikatakan? Sepatutnya begitulah sahabat beranggapan. Baginda menjawab, barang siapa yang ingin tinggal di taman-taman syurga, hendaklah dia memperbanyakkan zikir kepada Allah. Kamu nak masuk syurga? Ya. Orang yang berjihad tu nak masuk syurga? Ya. Kalau yang berjihad itu nak masuk syurga, maknanya maka hendaklah dia memperbanyakkan berzikir kepada Allah. Ada sahabat yang lain bertanya pada Rasulullah, apakah amalan yang paling afdal? Baginda menjawab, engkau mati sementara lisanmu basah berzikir kerana Allah Ta'ala. Ini saya boleh cerita pengalaman. Ini pengalaman saja. Ini saya lihat dengan mata kepala saya. Ada satu orang lelaki soleh. Beliau ini semasa hidupnya beliau ahli zikir. Memang dia banyak berzikir. Tapi dia sudah wafat. Maka saya pergi ketika itu dia sakit. Saya pergi ziarah. Dia sakit. Dan ketika dia sakit, tangan dia sentiasa berzikir. Selang beberapa hari, orang bagi tahu dia ini dalam keadaan berat dah. Maka saya pergi. Dan saya pergi sampai kepada hari dia wafat. Apa orang kata? Orang kata jarinya sentiasa bergerak. Orang tahu dia menghembuskan nafas terakhir bila terhenti jari dia. Sentiasa bergerak. Terhenti jari dia. Oh, baru habis. Begitu. Sentiasa dia berzikir pada Allah. Maka dikatakan beliau ini sebelum sembahyang berzikir, lepas sembahyang berzikir, begitulah kehidupan dia, berzikir. Maka zikir inilah orang yang dekat dengan Allah. Antara ciri wali Allah, antara ciri ahlillah, orang yang dekat dengan Allah adalah ahlul zikir. Sebab tu satu hari saya berjumpa dengan Syekh Yusuf Al-Hasani. Beliau mengatakan, al-ilmu bila zikri la yanfa'. Kamu belajar ilmu, kamu tidak datangkan zikir, nanti ilmu kamu tidak memberi manfaat. Kerana yang menghidupkan ilmu itu dengan zikir.
Ilmu nanti sebagai pengetahuan, sebagai ingatan. Oh, begini-begini. Oh, maknanya. Tetapi nak datangkan ilmu itu hidup dalam hati ialah dengan jalan zikrullah, yakni berzikir kepada Allah Ta'ala. Laluilah waktu pagi dan petang. Ataupun sentiasalah kamu waktu pagi dan petang dalam keadaan lisan kamu selalu basah kerana berzikir kepada Allah. Nascaya kamu akan melalui waktu pagi dan petang itu nanti dengan penghapusan dosa-dosa daripada Allah. Bila orang tu sudah berzikir, ada zikir pagi, ada zikir petang. Ini afdal bagi orang yang mengamalkan wirdul latif. Wirdul latif itu ada zikir waktu pagi, ada waktu petang. Kalau waktu pagi, Allahumma ini ushiduka wa ushidu hamalata awshika. Allahumma ini asbahtu. Allahumma ini asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata awshika. Tapi kalau waktu petang, Allahumma ini amsaitu. Maka dibaca dengan zikir pagi petang. Ataupun kita tetapkan pagi nak baca ini, petang nak baca ini, sebagaimana kata Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali kata bagi orang yang tidak ada zikir, tetapkan zikir. Pagi nak baca ni, petang nak baca ni, biar ada zikir pagi dan petang. Kemudian malam pun baca. Maka ada yang menyarankan waktu pagi baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 1 kali. Waktu petang la ilaha illallah al malikul haqqul mubin 100 kali waktu petang. Waktu malam boleh baca dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, cukup 100, 33, 34, cukup 100. Ini boleh amalan bagi siapa yang nak mengamalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kamu amal zikir, kata ulama, kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu amal zikir pagi, petang, siang, malam, kamu amal zikir, hidup kamu dibersihkan daripada dosa. Bila seorang itu bersih daripada dosa, maka ringanlah ia nak melakukan ibadat. Jadi di antara sebab orang berat nak buat ibadat, antara sebabnya adalah dengan sebab dosa-dosa. Maka berzikir kepada Allah Azza wa Jalla pada waktu pagi dan petang adalah lebih utama daripada menebas pedang di jalan Allah. Ini berdasarkan hadis tadi. Sahabat kata, Nabi mengatakan tidak ada amalan yang paling menyelamatkan kamu daripada azab Allah adalah zikir. Sahabat kata, bukankah jihad? Ya, jihad ya juga. Jihad ini sama, kamu berjihad jalan Allah, siapa jihad pedang kamu patah, kamu itu ya juga. Tapi kalau kamu nak duduk dalam syurga, kamu kena banyak zikir, kata Nabi. Maka kata Imam Ghazali mengatakan bahawa berzikir pada Allah pagi petang lebih utama daripada menghayungkan pedang di jalan Allah. Di jalan Allah Ta'ala. Dan juga lebih utama daripada memberi harta kerana kedermawaannya. Begitulah. Tetapi orang kalau dia ini dermawan, kalau ini dia banyak harta, dia suka infak, dia berzikir, lagilah dia banyak infak. Orang ini suka berjihad pada Allah, dia kemudian berzikir, lagilah dia maknanya kuat berjihad fi sabilillah. Maka demikian besar orang yang berzikir, insya-Allah. Moga-moga semua yang mendengar ini menjadi ahli zikir. Insya-Allah kita hidupkan hati kita berzikir kepada Allah supaya tidak kita mati kecuali di atas kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.